Dah nak panggil apa? Dah senja. Dah lama lah dikira. sorry. Dia macam buah masak kan, ni dah cukup masak lah buah ni. Okay, so saya kenal dia pun dulu, Sherry ni dia dulu start masuk Syamhu sebelum dia, masa dia bujang kot. Sekarang anak dia pun dah ramai, dah 4 orang. Okay, dia seorang pemegang ijazah sarjana kejuruteraan elektronik komunikasi. Tak apalah tu kan. Okay, so dia dah sekian lama sejak dia bujang tu dia dah start guna projek Syamhu sampai anak dia sekarang dah 4 orang. Dia sekarang full time seorang ibu dan sedang fokus untuk mengembangkan rangkaian dalam perniagaan Syamhu. So semoga dia berjaya insya-Allah. Okey. Dan topik dia hari ni dia nak share ialah menu Ramadan. Puan Ayah Syahdan. So saya persilakan. Terima kasih Pak MC. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sorry dalam mudah Apa khabar semua hari ini? Okey, alhamdulillah. Terima kasih MC atas introduction tadi. Nama saya Tan Suraya. Seperti yang dikatakan, saya dah beberapa lama lah sebenarnya join Syamhu ni. Kenal MC tadi pun daripada dia kecil macam ni. Okey, saya berkenalan dengan Syamhu. Masa tu saya tak ada langsung ilmu tentang kesihatan. Okey. Dan lama-lama tu dan masa join Syamhu pun tak adalah macam best lah Syamhu ni, nak belajar lah pasal kesihatan. Memang tak lah. Okay, kita join Syamhu sebab kita nak tengok-tengok dulu apa benda Syamhu ni kan. Tak pernah dengar nama dia dan tak pernah tengok produknya. So datang meeting macam ni, saya pimpin pertama kali pengalaman saya dengan Syamhu pun datang meeting macam ni, dengar presenter present kat depan. Dan lama-lama dah beberapa kali datang meeting baru saya terbuka hati nak join ahli. So kalau kat sini ada yang belum ahli, tak apa. Datang lagi meeting macam ni, okay. Mungkin perkongsian saya hari ni tak berapa best ke, dengar lagi perkongsian leaders lain, okay. So hari ni saya telah diberi amanah lah untuk membentangkan tentang perkara yang amat dekat dengan kita, tak lama lagi, iaitu tentang Ramadan. Okay. Macam mana seterusnya? Kat sini. Tak mahu. So hari ni saya akan mula-mula akan buat ulang kaji sikit pada semua orang apa itu puasa. Kalau ada orang lupa puasa tu macam mana. Dan saya akan ceritakan sedikit tentang autofagy. Pernah dengar tak perkataan autofagy? Dan mungkin cadangan menu Ramadan gaya sihat sikit, cadangan produk Syamhu yang kita nak cadangkan, dan juga bajet untuk Ramadan. Macam mana kita nak kira bajet untuk Ramadan. Okay, so first of all, apa itu puasa? Okay, ini macam ulangkan di sekolah. Puasa dari segi bahasa kita kata menahan diri kan. Kalau daripada segi syarat, dia menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari beserta niat. Itu paling penting. Tapi sebenarnya apa puasa daripada sudut kesihatan? Ada tahu puasa daripada sudut kesihatan? So kesihatan ni, daripada sudut kesihatan, sebenarnya puasa ni adalah proses badan untuk baik pulih secara automatik, diberi nama autofagy. Dan ini kan nak tak nak, kita sesiapa yang berpuasa, nak tak nak proses ni memang akan berlaku secara automatik, di mana badan kita memang akan buat self recycle, okay, dan akan baik pulih dengan sendirinya. Okay, so apa itu autofagy? Autofagy ni sebenarnya adalah satu proses semula jadi, okay, di mana sel-sel rosak atau yang tak digunakan lagi akan dikira semula. Perkataan autofagy sebenarnya bermaksud fagy tu eat, auto tu macam self, so dia sebenarnya self-eating. Apa yang self-eating? Tangan makan tangan sebelah ke macam mana? Macam takut je bunyi. Tapi dia sebenarnya adalah baik untuk kesihatan dan mampu mencegah pelbagai penyakit. So macam mana? Okay, dia sebenarnya macam sebuah reset button. Okay, saya terangkan sikit.
Saya ni bukannya doktor ke apa so macam ajar doktor sikit lah. Okay. Kalau ada doktor kat sini minta maaf. Okay. Kita punya badan bermula daripada sel. Sel ni macam molekul paling kecil. Banyak-banyak sel jadi tisu, banyak tisu jadi organ, banyak organ jadi sistem, dan banyak-banyak sistem lengkaplah seluruh tubuh badan kita. So autophagy sebenarnya adalah proses sel dia makan balik sel. Bila kita berpuasa, macam mana autophagy ni berlaku? Bila kita berpuasa akan trigger proses autophagy. So autophagy ni berlaku secara automatik. Kita tak boleh kata stop, don't start. No, tak boleh. Dia akan automatik terjadi bila kita dalam keadaan lapar. So sel-sel kita pun bila kita lapar, sel-sel kita pun adakan kelaparan dan dia akan makan kawan-kawan dia yang dah sakit. Okay, sel-sel lain dah sakit, sel-sel rosak akan dimakan oleh sel-sel sihat. So it's good lah. Okay, bayangkan kalau kita banyak sangat sel-sel rosak kan, sel-sel mati, kita punya badan akan jadi lesu. Kadang-kadang rasa tak sedap badan lah, tak tahu kenapa kan. Dia macam ni, macam katakan kita luka, lepas tu luka tu kering dan jadi keruping kan. So at one point keruping tu akan terkopik. So yang terkopik tu adalah sebenarnya sel-sel yang dah mati lah. Betul tak? So dalam badan kita pun berlaku macam tu. Ada yang luka-luka ke, parut-parut ke, keruping tu yang sepatutnya disingkirkan, tapi for some reason badan kita tak mampu nak singkirkan. Okay, so dia bersepah-sepah lah sel-sel mati dan rosak dalam badan. So bila banyak sangat terkumpul sel-sel mati dan sel-sel rosak ni, akan menyebabkanlah kita jadi tak sedap badan dan sebagainya lah. Okay, so bila kita berpuasa, setahun sekali kita umat Islam berpuasa di bulan Ramadan, dia jadi reset. Dia reset seolah-olah macam sel-sel mati semua hilang. So jadi sel hidup dan sel-sel sihat je lah ada. Tu yang orang yang melompat ni. Okay, daripada dia punya usus dia berplaster tu, tiba-tiba usus dia dah happy. Okay, dan kidney tu pun berplaster dah happy dah. Sebab sel-sel mati, sel-sel rosak, sel kan akan regenerate sebenarnya. Macam sel rambut kalau kita gunting dia akan tumbuh balik. Sel kuku, tapi ada setengah orang rambut dia tak mau tumbuh balik kan. Tapi kalau kuku kita potong dia tumbuh balik kan. Sama. Sel hati kalau rosak, sel kidney rosak pun sebenarnya kalau keadaan badan kita okey, sihat, boleh tumbuh balik dengan sihat. Kalau badan kita tak sihat, dia tumbuh balik dalam keadaan tak sihat lah. So by right sepatutnya puasa akan lebih menyihatkan. Betul tak? Tapi yakinkah kita semua sel-sel kita ni yang rosak-rosak tu dapat dihapuskan dalam masa 30 hari ni? Yakin tak? Rasanya boleh tau. Tapi masalahnya dia dah baik, dia dah repair, kita pergi jahanamkan balik. Sebenarnya autophagy ni effortless. Dia automatik kan, kita tak perlu buat apa-apa, dia memang berlaku dalam badan. Tapi kita ni dengan sedaya upaya nak merosakkan balik dengan tak tahulah kenapa. Okay, so sebenarnya saya ulang balik dia macam reset button kan. So sebenarnya puasa ni sepatutnya menjadikan badan lebih sihat, tetapi yang sebaliknya pula boleh berlaku. Kenapa Macam mana boleh berlaku? So ni saya nak cerita pengalaman saya lah. Ini bukan siapa-siapa yang terdekat ni, saya sendiri. Selalu saya punya diet pemakanan waktu sahur kadang-kadang tak sihat. Sebab saya ni kalau sahur, biasanya saya tak suka makan nasi. Okay, setengah orang dia kena makan nasi kan, kena makan berat sebab takut dia lapar sangat kan. Saya macam tak payah, relax je, tak payah makan nasi. Tapi apa yang saya ambil? Saya ambil cereal kan, sebab senang. Buka je kotak tu, tabur, lepas tu letak susu ataupun biskut ataupun roti dan sebagainya. Tapi masalahnya makanan-makanan dalam paket, dalam kotak ni adalah makanan yang kurang nutrisi, kurang cecair, processed food kan, kurang serat. Ada tak sini siapa sahur dia suka makan sayur? Bagus bagus kan makan sayur. So obviously memang kita sahur tak berapa best lah kan, kurang fiber dan sebagainya. Lepas tu dah lah kurang benda-benda yang baik tu, terlebih pula benda-benda yang tak elok. Contohnya terlebih gula. So, kalau makanan instan, terlebih bahan pengawet lah, mesti ada bahan pengawet punya kan. Lepas tu nak cepat, kita goreng je lah kan. Kalau nak slow cook lama sangat, kita goreng terlebih minyak pula. So benda-benda ni akan mengakibatkan badan kita jadi letih, kurang bertenaga. Jadi macam sloth ni lah kan, macam lembek je macam tu. Okay, selalu merasa mengantuk. Nafas berbau ni sebenarnya bermula daripada perut yang kotor.
okay, yang menyebabkan gas, dan gas tu gas berbau naik ke atas. Kalau gas tu kita keluar kat bawah, jadilah kentut berbau busuk. Okay. Lapar melampau. Dalam kita lapar, apa tu lapar sebab kita makan benda yang tak ada nutrisi, tak ada khasiat pada badan. Okay, dehydrated sebab kurang air. Kita puasa sibuk, takut lapar, makan, sahur makan, buka pun makan, tapi lupa nak minum air, kan jadi dehydrated. So badan jadi acidic. Berhujungnya apa lagi, sembelit, tersumbat sana sini lah, puasir, tidak peka mental kita, jadi tak alert, dan juga kita develop angin dalam badan. Okay. Lepas tu saya lagi ni, okay, bukan siapa-siapa kat sini. Saya suka berbuka makanan yang kurang sihat sebelum ni. Okay, so masa saya buat slides ni, saya muhasabah diri jugalah. Okay, selalu saya kalau berbuka, kita lapar nak makan cepat kan, nak masak dah tak sempat dah kan. Macam tadi MC kata anak saya ramai, memang tak sempat dah nak terlayan diorang. Saya teruslah pergi ke Bazar Ramadan. Okay, bila Bazar Ramadan kita nak makan cepat. Sekali Bazar Ramadan tu bukan 1-2 stall je, dia sampai ke hujung jalan kan. Mesti kena singgah satu-satu. Alang-alang dah sampai sebab parking jauh. So kita tengok pada makanan yang apa, makanan yang menarik lah, makanan yang berwarna-warni, yang bau kan. Masa tu tengah lapar pula, so kita beli mengikut hawa nafsu yang lapar tu. Okay, so kita tengah lapar, kita rasa memang boleh makan satu bazar tu lah kan. Semua setiap seorang kita singgah tu kita beli. Lagipun bulan puasa kan bagus untuk bersedekah. So kita niat nak sedekah kat orang-orang tu semua. So apa hasilnya? Hasilnya ialah kita jadi macam sloth lagi. Kita jadi kenyang yang terlampau-lampau pula. Tadi dah lapar terlampau, sekarang jadi kenyang terlampau. Lepas tu dah masuk waktu maghrib, terkejar-kejar pula, banyak makanan yang tak habis kan. Lepas tu dah tiba tarawih, tak apalah, esoklah tarawih kan. Dah jadi malas nak pergi beribadah pula. Astaghfirullahalazim. Lepas tu jadi inilah yang menyebabkan kita punya puasa yang proses yang patutnya self repair tu tak jadi. Okay, bukan salah siapa-siapa. Salah kita yang bersusah payah nak ke Bazar Ramadan. Saya lah yang nak ke Bazar Ramadan tu, dah beli segala kek pelangi ni. Hasil jadi macam ni. Okey. Lepas tu ada moreh pula ya. Puasa bukan takat sahur dan berbuka. Kita ada moreh. Kalau siapa tak tahu moreh ni, maksudnya kita kan bulan puasa very short time untuk kita makan. Siang kita tak boleh makan kan. So ada masa je kita makan. Kita buka puasa terus makan. Lepas tu kita solat maghrib, solat tarawih. Lepas tarawih ada masa lagi kita makan lagi sebelum tidur. Sebab kita takut kita lapar esok ni kan. Saya. Okay. Lepas tu bila bangun je terus kena sahur lagi kan. So moreh ni kadang-kadang orang memang sedekah dekat masjid. So kalau tak makan kan kesian pula orang tu tak dapat pahala. So kita makanlah kuih. Tapi kuih tak cukup kan. Balik daripada masjid tu kita pergi mamak mamak roti canai 24 hours kan. Mamak boleh tebal tak ada hal. Lepas tu mamak tu punya teh tarik sedap. Rugi tak rasa. So kita dah macam-macam lah. Moreh tu kita roti canai package dengan teh tarik, dengan kuih orang sedekahkan masjid tadi, kena makan kalau tak membazir. So makanan-makanan ni semua terlebih gula putih tak? Of course lah. Tepung nak bagi cantik kan, kuih tu mesti lengkap dengan tepung. Kadang-kadang ada letak air kapur. Okay. Minyak, daging, kuih mesti warna-warni. Kalau warna putih je tak jadi kuih Melayu lah. Okay, so benda-benda ni semua akan menyebabkan badan kita ni makan makanan berat kan, makanan berat. Diamond Cat, I follow you punya slide sebenarnya. Okay, so merupakan badan kita masih aktif waktu malam. Okay, so defeats the purpose kan. Puasa ni sebenarnya untuk menyihatkan kita. Tapi jadi makin malam kita makin aktif pula dengan makanan-makanan beratnya. Kalaupun kita dah letih, kita dah rasa nak tidur, badan kita tengah buat kerja lagi ni, tengah proses makanan-makanan yang baru makan tadi, roti canai, teh tarik semua. Dan apa yang akan menyebabkan benda ni semua akan menyebabkan tidur kita terganggu. Masalah hormon kita of course akan terganggu. Lepas tu kita puasa tapi kerja kita macam biasa kan, tak ada apa-apa yang berubah. So esok nak pergi kerja mengantuk, stres kat situ dan macam-macam. Lepas tu katalah kemurungan lah, segala bagai depression apa semua. Tapi ini kita yang susah payah saya yang susah payah nak dapatkan benda penyakit ni kan. Kena tanggung sendirilah. Okey.
So dekat sini, itu tadi mukadimah je. Ini baru saya nak masuk ke samping topik, iaitu tentang cadangan menu Ramadan gaya sihat. Okay, so tadi kita dah cakap autophagy ni sebenarnya adalah recycle punya proses, cell recycle. So ini sebenarnya benda baru yang saya belajar dalam Syuangho. Sebelum saya masuk Syuangho, saya tak pernah dengar pasal benda ni. Saya ingat puasa tu hanyalah menahan diri daripada lapar, daripada pagi sampai ke petang dengan niat. Itu saja saya belajar dekat sekolah kan. Sebenarnya puasa ni adalah benda yang patut kita hargai. Okay, sebab secara automatik, secara fitrah, kita memang melalui proses baik pulih. So kita ni kufur nikmat, saya ni kufur nikmat selama ni kan. Okay, lepas tu macam mana kita nak enhancekan proses autophagy, maksudnya take advantage of the process. Proses autophagy ni dah memang proses baik pulih badan kita kan. Dia automatik akan berlaku, nak tak nak memang kita semua akan laluinya. So how do we enhance it? Kita rancanglah diet yang baik sempena Ramadan ni 30 hari ni, untuk bantu proses autophagy tu jadi lebih berkesan, lebih bermakna dan tidak sia-sia. Badan kita dah tolong kita ni, dah buat half shortcut dah. Janganlah sia-siakan. Okey, caranya saya hari ni sebab saya di Syuangho, saya akan share lah tentang produk Syuangho, produk yang bagus untuk baik pulih sel, boleh bersihkan kotoran, boleh tambah nutrisi dan juga boleh beri tenaga pada kita. Dan harap-harapnya puasa kita lepas ni insyaAllah akan lebih berkualiti, badan kita lebih sihat dan ibadah kita lebih sempurna insyaAllah. Okay, so cadangan produk Syuangho ketika sahur. Sebelum ni saya makan cereal tadi kan. Okay, so lepas ni saya akan ketepikan saya punya cereal tu insyaAllah. Dan kita akan mulakan, formula dia senang je. Kita kena pastikan dalam kita punya diet tu, sahur kita mesti ada produk yang berasaskan linzi. Sebab linzi ni bantu untuk singkirkan sel rosak. Tadi kan autophagy dia memang dah hapuskan sel rosak kan, dengan cara dia makan sel rosak dan sel mati. So dah ada separuh lah yang dah removed. So kita tak payah makan linzi banyak-banyak. Makan linzi sikit je boleh removekan the balance. Lepas tu linzi juga akan pelihara sel yang sihat dan bantu normalaskan badan kita, kembalikan keseimbangan badan. Lepas tu bila badan kita dah sihat, sel-sel rosak semua dah terhapus, sel-sel sihat saja ada, kita nourish, berikan makanan yang baik-baik pada sel-sel sihat dengan memberi pollen. Sebab pollen ni adalah makanan tambahan lengkap, mengandungi beratus-ratus vitamins dan nutrients, dan boleh bantu seimbangkan hormon. Okay, dan sebenarnya bila ambil linzi dan pollen bersama-sama, dia boleh bantu keberkesanan linzi. Dan yang kat bawah tu adalah set perut. Set perut ni saya punya set perut atau kebanyakan daripada kita merangkumi jahu soy protein, jahu fiber dan lactoberry. Sebab sebelum ni saya punya sahur tak ada mengandungi serat langsung. Nak goreng, nak makan sayur macam tak selera pagi tu, nak suruh makan sayur pula kan. Nak potong buah pun malas lah. So kita ambil high fiber, insyaAllah ada serat larut dan serat tak larut lengkap dekat situ. Dan ambil sekali dengan protein dan juga lactoberry, which is prebiotic dan probiotic yang sangat-sangat bagus untuk usus. Dan set perut ni dapat bantu penyerapan khasiat makanan. Maksudnya ini adalah untuk memastikan apa yang kita makan keluar. Apa kita makan keluar, tak ada block, tak ada traffic jam. Sebab kalau kita makan benda-benda yang bagus pun, makanlah YKC yang bernilai 5,420 tu, kalau tersumbat sana sini pun tak guna juga. Okay, pastikan perut kita lancar dulu, barulah produk yang kita makan tu dapat digunakan, dapat diserap 100%. Dan set perut, salah satunya lactoberry yang saya tunjuk ni adalah untuk memelihara kesejahteraan usus. Jadi kalau ada 3 formula ni, insyaAllah basic linzi, produk berasaskan linzi, pollen dan set perut, boleh beri kita kesihatan. Dan dia sebenarnya mengenyangkan juga, mengenyangkan. Dan dia dapat beri tenaga di siang hari. Tapi kalau ada yang kata
Kalau ada yang rasa tak cukup, dia kata masih tak kenyang, bolehlah makan makanan lain macam nasi dan sayur ke, makanan yang berkhasiat lah kan, buah ke. Tapi tak perlu dah tambah banyak sangat kan. Kalau andai kata nak juga makan benda yang tak berapa nak berkhasiat tu, harapnya makan produk-produk ni dulu supaya makanan yang tak berapa nak berkhasiat tu kuranglah sikit. Okay, tak adalah kita penuhkan dulu dengan benda-benda tu. Okay, so seterusnya cadangan pemakanan untuk berbuka pula. Okay, berbuka pun kita kalau boleh formula yang sama. Ada Lindsay, ada macam nutrition dan juga ada untuk sihat perut. Tapi kita ada beberapa produk yang mengandungi Lindsay. Boleh juga kita cadangkan masa buka puasa tu. Kan kita tengah lapar-lapar kan. Masa tu kita nak makan segala nasi tu nak suruh telan kapsul lah macam tak best kan. So kita bolehlah bancuh kopi CEO panas-panas. Memang best bila kita minum kopi lepas makan. Dan juga bagus untuk kita nak prepare nak solat tarawih nanti kan. Tak adalah tersengguk-sengguk kalau imam baca lama. Kalau siapa selalu pergi masjid kat Subanjaya tu, memang imam dia baca satu juzuk satu malam. So get ready dengan CEO Cafe 2-3 kelas. Okay. Selain tu, kalau ada yang macam tak boleh nak berdiri lama, siapa nak pergi masjid kat Subanjaya kena prepare ni, which is Vitaking. Sebab Vitaking bagus untuk penjagaan sendi kita. So tak ada alasan lah tak boleh nak berdiri lama ke, nak solat 8 rakaat je. InsyaAllah kalau buat Vitaking boleh continue 23 rakaat. Okey, sebab dia sangat-sangat menyerap dengan lebih cepat, bagus untuk sakit sendi dan juga bagi tenaga pada kita. Okey, instant energy. Selain tu, saya cadangkan ambil lactoberry juga lepas makan buka puasa tu, sebab kan kita dah makan cepat-cepat kan, tak sempat nak kunyah habis. So lactoberry boleh bantu menghadamkan makanan dengan cepat. Tak adalah tengah tarawih tu kena stop halfway, kena ketandas lah sebagainya, insyaAllah. Dan juga teh lucun pun akan bantu untuk kurangkan sebu perut. Kadang-kadang orang kata, saya kalau perut lama sangat tak makan, tiba-tiba makan banyak-banyak. Saya buka puasa tak payah makan banyak-banyak sangat kan, tapi sebab dia dah bersusah payah nak makan tu, kadang-kadang jadi sebu perut dia kan, jadi angin. Boleh minum teh lucun panas-panas juga, sebab teh lucun pun boleh bantu melancarkan pembuangan dan singkirkan toksin. So combo package ni juga menyihatkan dan elakkan untuk kita lebih kenyang, sebab dia membantu penghadaman sebenarnya, dan insyaAllah akan beri tenaga untuk solat tarawih. So kalau lepas tarawih tu rasa lapar lagi kan, minumlah air. Janganlah cari makanan je, sibuk-sibuk, takut sangat esoknya macam melepek, macam sloth. Sebenarnya tak ada pun. Sebab sebenarnya proses autophagy tu, one of the kesan masa proses autophagy, macam mana kita nak tahu proses autophagy tu sedang berlaku, ialah kita memang akan kurang appetite sebenarnya. Betul kan orang kata, kalau bulan puasa boleh pula puasa, tapi bila luar bulan puasa susah pula nak puasa sunat tu. Sebab memang bila kita continuously 30 hari tu, bila proses autophagy sedang berlaku, kita memang akan kurang appetite sebenarnya. So jangan risaulah, kita tak akan kebuluh insyaAllah. Ada makanan dekat bazar Ramadan. Okay, so sebenarnya puasa ni juga menjimatkan wang. Tadi yang saya tunjuk produk-produk tu, itu bukan murah-murah, mahal tau. Tapi puasa ni dah jimat wang dah sebenarnya. Sebab kita pagi-pagi dah tak breakfast kat mamak kan. Lepas tu lunch kita dah tak makan. Oh, rupanya dinner tu kita kotak balik Yang breakfast dengan lunch tu kan, kita kotak balik. Betul, kadang-kadang kita double kan kotak dia. So tu yang kadang-kadang terlebih belanja. Tapi sebenarnya ada cara untuk berbelanja dengan lebih bijak. Nak tahu tak macam mana? Nak? Okay. So first kita kena kenalilah produk Syangho dulu, dan kita boleh rancang kita punya budget. Sebab saya tak tahulah korang kan, sebab selama ni saya tadi cerita pasal diri saya je. Selalu kalau saya pergi bazar Ramadan, anak-anak saya ramai kan, sekali pergi mesti at least RM50 lah habis kan, sebab kita nak sedekah kat setiap gerai tu. Lepas tu RM50, kalau 30 hari pergi RM1,500 tak? Ui, boleh tak kalau kat Syangho, kalau RM1,500 tu mungkin kita akan dapat balik dalam, tak tahulah, RM100 agaknya kan, kita dapat balik bonus contohnya. Tapi kalau kita dah spend RM1,500 kat bazar, boleh tak hari ke-30 tu kita pergi kat gerai tu, makcik saya dah beli tiap-tiap hari kat sini, boleh tak makcik bagi saya RM100?
Pokai lah makcik tu kalau semua customer dia minta kan. So 1,500 bajet tu, bajet yang kita dah bagi kat Bazar Ramadan tu akan habis juga. Betul tak? Tapi kalau kita habis kat Bazar Ramadan, habis macam tu saja, jadi sloth. Lepas tu tarawih pun tak bagi kan, nauzubillah. Tapi kalau kita buat dekat Johor, insyaAllah kita akan dapat 1,500 tetap spend. Kalau you ada bajet 1,500 lah kan. Atau tapi you dapat balik pulangan wang dan badan jadi lebih sihat. Mana satu you nak? Nak juga jadi sloth? Okey lah, tak kisah. Okey. So cadangan produk yang saya nak cadangkan ni, first kita tengok basic linzi. Basic linzi adalah produk yang berasaskan jahu linzi atau Yungkin Ganoderma. Okey. Contohnya kita ada YK Ganoderma RM270, PV dia RM222. Untuk ahli baru nanti tanya balik pada upline atau siapa yang bawa kat sini ya. YK2 Ganoderma RM540, 477 PV. Mahalnya kan? Okeylah, murah sikit, jahu linzi 141 atau 120 PV ataupun Nuji Health tablet 78. Sebab semalam ada downline saya kata dia dah 4 hari masuk ward, baru dia beritahu saya. Tak tahulah kenapa, dah 4 hari masuk ward. Lepas saya kata, kenapa tak makan linzi lagi? Dah 4 hari duduk ward. Alah, kalau makan linzi kena ada RM2,000 kan? Dia cakap, wih, kalau kena ada RM2,000, saya kata ada linzi RM78 je lah. Lah, ya ke? Kan? Sebab kita ni kadang-kadang kita dah cakap selalu diorang tak dengar ke, ataupun diorang bersangka, rasa macam linzi tu wah, bila kita cerita tu dia rasa macam wah, mahal-mahal sangat linzi tu sebab terlampau wow kan linzi. So sebenarnya kita kena beritahu lah, sebenarnya ya dia memang ada harga, tapi ada juga harga yang kita boleh afford, okay, according to kita punya budget lah. So maksudnya kalau you punya budget RM78 Nutrient Health, maksudnya you punya budget Ramadan pun memang kurang lah kan. Okay, sebab kalau you punya budget bazar Ramadan you tinggi, you mesti upkan lah budget linzi. Tu je, nak kena keluarkan balik toksin-toksin. Tapi kalau rasa Nutrient Health tablet ni mahal sangat, jangan risau, okay. Untuk ahli-ahli baru, kita masih ada kopi CEO atau teh lucun, di mana kedua-dua produk ni mengandungi ekstrak linzi Yungkin Ganoderma yang kat atas sekali tu, yang dapat sijil pengiktirafan tu ada kat dalam dua-dua produk ni, dan harganya hanya RM40 sekotak dan RM45 sekotak untuk teh. Okay. Seterusnya adalah bajet untuk set perut. Set perut yang saya cakap tadi, ada lactoberry, protein, fiber tu berapa sebenarnya kan. So set perut ni sangat-sangat bagus untuk sejahterakan usus kita. Sangat-sangat digalakkan ambil sepanjang bulan Ramadan masa sahur. Lactoberry RM70 sahaja, ada 30 sachet dalam dia. Protein RM65, fiber RM90. So saya nyatakan harga-harga dekat sini untuk kita boleh buat kira-kira. Nak makan itu, kalau nak makan kuih RM52, berapa banyak lactoberry kena makan? Tadi kena samalah, ada punya balance Okey. Ataupun kalau kita nak ekstra, kita takut kita tak boleh berdiri lama-lama tarawih, kita kena ambil Vita King dan juga Polen. Okay, so Vita King harga dia RM230 dan juga Polen RM125. Kalau yang kapsul punya RM123. Tapi yang saya tunjuk kat sini semuanya adalah dalam bentuk sachet. Maksudnya kalau nak buat dalam shake, okay, semua ni boleh bancuhkan sekali. Buka je semua setiap sachet, bancuhkan dalam satu tumbler, bancuh-bancuh terus minum. Senang, tak payah nak fikir-fikir dah lepas tu. Okay, last kali apa benda? Oh, ini adalah yang saya tak mention tadi. Sebab selain daripada produk-produk suplemen tadi itu macam ekstra kan, macam kita makan nasi, betul ekstra kita makan linzi kan. So sebenarnya kita boleh juga masukkan linzi dalam masakan. Macam mana, buka kapsul ke? Bukan. Kita ada seasoning. Seasoning ni maksudnya kalau orang tak pandai masak sangat, kena beli seasoning kita, insyaAllah dia akan jadi lebih sedap. Okay, saya memang ada banyak ni sebab saya tak kerti masak. So harga dia RM39 dalam bentuk sachet juga, sangat-sangat mudah. Okay, buka saja dan masukkan dalam sup ke sayur goreng ke apa, dan nilai dia 27 PV. Okay, lebih menyihatkan. Dan juga lagi satu yang sering kita lupa ialah Breezy Tooth Gel. Kadang-kadang orang kata nafas berbau sebab, tadi saya cakap nafas berbau sebab gasi dalam perut kan. Tapi kadang-kadang kalau setengah orang, dia kalau lama sangat tak minum air ke, dia punya mulut dia cepat kering dan sebagainya,
kena amalkan kita punya green sea tu gel, sebab kita punya ejen pembuih sebenarnya berasaskan daripada minyak jagung dan kelapa. Tak ada bahan kimia yang berbahaya, sesuai untuk budak-budak. Okey, dan satu tube hanya RM14 bersamaan dengan 11 PV. Okey, maksudnya di sini cara untuk kita nak jimatkan wang, selain kita convert budget bazar Ramadan ke produk Syahor, kita juga boleh gantikan produk harian kita. Okey, produk harian seperti kalau masih belum menggunakan ubat gigi Greenzy, silalah ubah ke ubat gigi Greenzy sebab dia lebih bagus, lebih baik dan juga lebih menjimatkan. Okey, kesimpulannya, hargailah proses autofagy. Okey, proses autofagy ni adalah proses yang semula jadi. Macam saya cakap, saya ulang balik. Saya suka ulang balik benda, takut orang lupa. Dia adalah secara automatik akan baik pulih badan kita. So kita janganlah menzalimi badan kita dengan bersusah payah nak rosakkan balik. Kurangkan makanan yang bawa mudarat. Kalau tak boleh nak hapuskan terus, kurangkan dan lebihkan makanan berkhasiat. Okey, makanan berkhasiat selain daripada produk Syahor, makanan berkhasiat ni bukanlah nak kata jangan pergi bazar Ramadan terus tau. Nanti kan ada yang berniaga kat sini kan kecil hati pula. Nanti takut saya terserempak kat bazar Ramadan. Sebenarnya saya nak cakap awal-awal. Kalau kita pergi bazar Ramadan tu, ada je orang yang jual makanan yang elok-elok kan. Kita boleh je sedekah. Kalau ada air warna hijau tu, kita belilah air kelapa ke kan. Kalau ada yang goreng-goreng tu, janganlah ambil lah yang mi sup ke mi rebus, yang elok sikit lah. Apa tadi, nasi kerabu. Nasi kerabu. Tapi kalau nasi kerabu kan macam biru, takut sangat kan. Tak tahulah. Pilih. Maksudnya bila kita buat pilihan tu, jangan ikut hawa nafsu. Kita ikutlah, kena fikir balik berapa banyak gizi nak kena makan ni kalau dah beli kuih kala-kala semua ni. Okey, lepas tu minum air secukupnya. Jangan lupa minum air. Jangan sibuk nak makan je. Ada masa habis solat makan ni, makan. Jangan lupa minum air, sebab minum air yang paling penting untuk mencuci diri kita. Kalau kita nak cuci baju, cuci pinggan pakai air kan. Cuci badan pun perlu pakai air. Dan sebenarnya kalau lapar tu minum air. Dan air tu air masak lah. Kalau tak nak minum air masak, nak air warna sikit, boleh minum air kopi siu atau air teh pucun. Jangan minum air katira tu. Itu ada kala-kala. So saya nak akhiri saya punya presentation. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada sistem, terima kasih pada Ablan sebab bagi peluang untuk saya sharing. Dan semoga puasa di Ramadan kali ini lebih berkualiti dan ibadah kita lebih sempurna, insya-Allah. Thank you. Okay, terima kasih Puan Intan Suraya, terbaik sekali sharing dia. Dah nak panggil apa? Dah senja. Dah lama lah dikiranya. Sorry. Dia macam buah masak kan, ni dah cukup masak lah buah ni. Okay, so saya kenal dia pun dulu, sharing ni dia dulu start masuk Syahor sebelum dia